Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya bicara, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atira binti Muhyiddin, merupakan salah satu pembentang bersama rakan-rakan saya yang akan membentangkan tajuk kami iaitu WWF. WWF atau nama panjangnya World Wildlife Fund telah ditubuhkan pada tahun 1961 oleh sekumpulan individu yang bersemangat dan komited untuk berusaha mendapatkan pembiayaan yang diperlukan untuk melindungi tempat dan spesies yang terancam oleh pembangunan manusia. Di WWF Malaysia ialah amanah pemeliharaan negara yang bergabung dengan rangkaian global WWF, bekerja untuk menggalakkan keharmonian antara manusia dan alam semula jadi selama beberapa dekad. Organisasi itu sehingga kini menjalankan lebih daripada 90 projek yang meliputi pelbagai perlindungan alam sekitar dan kerja perbualan alam semula jadi di Malaysia. WWF Malaysia telah berjalan jauh sejak ia ditubuhkan pada 13 Januari 1972. Pada masa awal, mereka memberi tumpuan dengan pemeliharaan hidupan liar juga daripada melindungi tanah, tinggi dan gunung, juga sungai dan laut. Maklumat bagi hidupan liar di melindungi alam sekitar dan mengurangkan bahaya besar yang dihadapi oleh pelbagai kehidupan dunia. Mereka berhasrat untuk mencipta masa depan di mana manusia hidup bersama secara aman dengan alam sekitar. Maklumat mereka adalah untuk memelihara planet dan dunia yang hidup. Mereka juga berusaha untuk menjalankan pemeliharaan penuh belas kasihan dalam erti kata penuh, mempertimbangkan keperluan kedua-dua manusia dan spesies lain yang berkongsi planet ini. Maklumat mereka adalah untuk mengajar orang di seluruh dunia kepercayaan yang mendalam terhadap potensi manusia sambil mengimani penghormatan terhadap alam sekitar yang arif namun tanpa maaf menghormati alam sekitar. Maklumat mereka juga untuk memotivasikan sesiapa sahaja yang boleh memajukan usaha pemeliharaan, tak kira besar ataupun kecil, komuniti atau organisasi. Maklumat mereka juga yang terakhir adalah untuk bercakap untuk haiwan tidak bersuara untuk masa depan mereka. Mereka bercakap mereka mahu menggunakan kelebihan kemahiran, kepakaran dan semangat mereka untuk meningkatkan kualiti hidup, semangat dan keajaiban hidup alam semula jadi di planet ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Najwa Binti Fazrina Mili. Saya akan membentangkan hasil kerja WWF terhadap alam yang merangkumi 4 aspek iaitu komuniti, lokasi, spesies dan krisis iklim. Pertama sekali adalah peranan WWF terhadap komuniti. Tindakan yang telah dilakukan WWF termasuklah menyokong hak dan penglibatan orang asli. Tindakan ini mengesahkan dan menjamin tanah adat dan hak undang-undang masyarakat, tempatan dan orang asli. Seterusnya, memperkasakan wanita dengan membantu wanita memperoleh akses yang lebih baik terhadap pendidikan, penjagaan kesihatan dan membina keyakinan diri mereka. WWF membuat perkongsian untuk rakyat. WWF berusaha untuk melindungi tempat-tempat ini daripada kekayaan dan kepelbagaian kehidupan yang mereka miliki. Pertama sekali, Amur Hailong, Perhutanan Lestari dengan bantuan rangkaian hutan dan perdagangan global. WWF berfungsi untuk memudahkan perdagangan antara syarikat yang komited terhadap amalan perhutanan yang bertanggungjawab. Seterusnya, memastikan aliran semula jadi sungai. WWF bekerjasama dengan kerajaan di semua peringkat untuk menggesa penerima pakai cadangan pembangunan tenaga hidro yang mencapai keseimbangan yang mampan antara keperluan manusia dan integriti ekologi rantau ini. Seterusnya, melindungi air di kepala sungai. Pihak untuk mencapai hasil pemeliharaan yang berkekalan untuk melindungi dan memulihkan harimau dan habitat. Untuk melindungi harimau, WWF bekerjasama dengan kerajaan 13 negara yang menjadi rumah kepada harimau liar untuk komited menggandakan populasi harimau. Kerja pemeliharaan WWF Malaysia terhadap spesies terancam harimau Melaya ialah rondaan anti pemburuan haram, membuat kajian harimau, memantau guna tanah dalam sebelum Temenggur dan kawasan sekitarnya untuk mengawasi projek pembangunan yang mungkin menjejaskan integriti habitat, memulihkan hutan. Seterusnya, membuat pakatan yang kukuh dengan komuniti. Iklim. WWF ingin mewujudkan dunia yang berdaya tahan iklim dan sifar karbon dikuasai oleh tenaga boleh diperbarui. WWF fokus terhadap menyampaikan Perjanjian Paris. Antara kandungan Perjanjian Paris ialah menyediakan sokongan kewangan kepada negara membangun, membantu peralihan negara membangun untuk membersihkan sumber tenaga seperti angin dan solar, mengekang pencemaran iklim daripada penerbangan antarabangsa. Seterusnya, mengurangkan pencemaran daripada penyalahgunaan hutan. Dengan bekerja untuk menamatkan pembalakan haram, mewujudkan dana berjuta-juta dolar untuk menguruskan hutan dengan betul, membantu negara dan wilayah menilai manfaat alam semula jadi di bawah senario pembangunan dan perubahan iklim yang berbeza.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Aini Sofia binti Nia Effendi dan saya adalah pembentang yang seterusnya. So, dalam topik saya akan bentangkan sedikit tentang main event WWF, iaitu Earth Hour. Okay, so apa itu Earth Hour? Alright, so Earth Hour ni sebenarnya dianjurkan oleh WWF juga dan merupakan salah satu event yang diorang lakukan untuk selamatkan bumi, bumi kita ni. Okay, so sebenarnya WWF menganjurkan Earth Hour ini untuk memberi awareness, untuk memberi kesedaran, membuka mata kita untuk menjimatkan elektrik. Sebab zaman sekarang memang banyak sangat penggunaan elektrik di rumah masing-masing, di pejabat, di office, di kedai makan, semua banyak guna elektrisiti. So event ini ingin mengurangkan penggunaan elektrisiti dan dia tak makan masa banyak pun. Setahun sekali sahaja event ini pada hujung bulan Mac. Dan 60 minit je, sangat sekejap. Okay, so soalan dia, bagaimana cara dia? Macam mana kita nak memperoleh 60 minit tu tersebut? Macam mana kita nak tutup lampu? Okay, so event ini bermula pada pukul 8.30 malam. So senang je. Pada tarikh yang ditetapkan oleh Earth Hour, okay, kita semua, right, kita semua satu dunia ni, okay, digalakkan untuk tutup semua lampu di rumah kita. Memang gelap gelita, alright, selama 1 jam. So kalau nak guna phone ke, nak guna apa ke, boleh, tapi elektrisiti, kipas, lampu, fridge, apa lagi, semua memang kena tutup. So sebenarnya event ini sangat memberi awareness kepada kita betapa pentingnya pengurangan elektrisiti tu sebenarnya. Kalau kita tak guna, kita kena tutup. Okay, kalau kita guna pun ada had-had dia, jangan terlebih guna sebab boleh membahayakan bumi kita. Okay, so inilah hasil dia. Dalam gambar yang you nampak ni, inilah sebenarnya hasil yang telah saya buat melalui idea glow in the dark tersebut. So kiranya kita tetap boleh membaca, kita tetap boleh tahu info dia. So sebenarnya nature tu penting. Kita kena betul-betul jaga, dan cara memberi awareness ni macam-macam bentuk. Alright, so this is salah satu cara saya memberi awareness kepada masyarakat. Okay, so dia kalau cerah, takkan nampak, tak boleh baca action for nature tu. So message di situ, sekiranya anda nak tahu apa sebenarnya yang nak disampaikan, so kenalah tutup lampu. Sebab itu adalah first idea yang Earth Hour ni memang dia nak capai, dia nak buat. So melalui itu saya pun cuba sedaya upaya dan terhasillah projek ni, dan sangat membantu sebenarnya untuk memberitahu kepada masyarakat memang penting kita jaga elektrisiti. Okay, dah habis pembentangan saya, dan itulah kesimpulannya. Kita memang kena jaga bumi kita melalui benda yang paling kecil yang kita memang jarang nampak, iaitu elektrisiti. Elektrik tu sebenarnya penting untuk kesihatan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziatul Aini binti Azhar akan membentangkan tentang kesan-kesan positif WWF terhadap masyarakat. WWF telah memberi beberapa kesan positif terhadap masyarakat, iaitu menyumbang kepada kelestarian alam sekitar dan pemeliharaan biodiversiti. Terdapat juga beberapa impak positif, iaitu pemeliharaan biodiversiti. WWF berfungsi untuk melindungi dan memelihara spesies serta ekosistem yang terdedah di dunia melalui pelbagai projek dan inisiatif bertujuan untuk mencegah kepupusan spesies terancam dan menggalakkan keseluruhan ekosistem. Seterusnya ialah pemeliharaan habitat. WWF telah terlibat dalam usaha untuk memelihara dan memulihkan habitat semula jadi seperti hutan, tanah lembap dan juga lautan. Dengan berbuat demikian, ia membantu mengekalkan keseimbangan ekosistem dan memastikan kemandirian pelbagai spesies tumbuhan dan haiwan. Seterusnya, WWF juga terlibat secara aktif untuk menangani perubahan iklim. Mereka menyokong projek yang bertujuan mengurangkan pelepasan karbon. Seterusnya, mereka juga menggalakkan tenaga boleh diperbaharui dan menyokong dasar menyumbang kepada planet yang lebih mampan dan berdaya tahan. Seterusnya, pemulihan marin, iaitu ekosistem marin Malaysia termasuk terumbu karang dan kawasan pantai menghadapi ancaman seperti penangkapan ikan berlebihan dan kemusnahan habitat. WWF bekerjasama dengan komuniti tempatan, pihak berkuasa dan industri perikanan untuk mempromosikan
amalan penangkapan ikan yang mampan, kawasan perlindungan marin dan pemulihan habitat kritikal. Bukan itu saja, WWF terlibat dengan komuniti tempatan untuk membina kesedaran tentang pemeliharaan dan amalan hidup lestari. Melalui program pendidikan dan inisiatif pembinaan kapasiti, WWF memperkasakan komuniti untuk mengambil bahagian secara aktif dalam usaha pemeliharaan dan memahami kepentingan melindungi warisan semulajadi mereka. Worldwide Fund for Nature WWF memainkan peranan penting dalam mempromosikan kesejahteraan manusia dan bumi. Berikut adalah beberapa aspek utama yang menonjolkan kepentingan WWF. Perubahan iklim. WWF berusaha ke arah menangani perubahan iklim melalui inisiatif seperti menggalakkan tenaga boleh diperbaharui, perhutanan mampan dan mengurangkan pelepasan karbon. Perubahan iklim memberi kesan kepada masyarakat dan ekosistem manusia di seluruh dunia dan WWF memainkan peranan dalam mengurangkan kesannya. Bagi penjimatan air, WWF berfungsi untuk memastikan pengurusan sumber air yang mampan. Air yang bersih dan banyak adalah penting untuk kesihatan manusia, pertanian dan pelbagai industri. Usaha WWF menyumbang kepada memelihara ekosistem akuatik dan menjamin ketersediaan air untuk komuniti. Perlindungan spesies terancam. WWF memberi tumpuan kepada melindungi spesies terancam dan habitatnya. Dengan memelihara biodiversiti dan mencegah kepupusan spesies, WWF menyumbang kepada kesihatan dan keseluruhan dan keseimbangan ekosistem. Pendidikan dan kesedaran. WWF memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesedaran tentang isu alam sekitar dan mendidik orang ramai tentang amalan hidup lestari. Komuniti yang berpengetahuan dan terlibat lebih cenderung untuk membuat pilihan yang mementingkan alam sekitar, menyumbang kepada kesejahteraan keseluruhan planet ini. Pemeliharaan sumber asli. WWF berusaha ke arah pengurusan sumber asli yang bertanggungjawab dan mampan seperti hutan, perikanan dan tanah. Ini membantu memastikan ketersediaan jangka panjang sumber ini untuk generasi semasa dan akan datang. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazia Atira binti Yusof. Akhirnya kita ada di bahagian kesimpulan. Seiring dengan akhir perbincangan kami mengenai Worldwide Fund WWF, marilah kita mengenung bersama pada perjalanan yang membanggakan ini dari pengenalan penuh semangat oleh Nur Atira. Kita telah diajak mengatasi waktu ke tahun 1961, ke saat di mana semangat individu yang berkomitmen membawa pada pembunuhan WWF. Terusnya, Nik Najwa memberikan wawasan yang mendalam tentang peranan WWF dalam pemeliharaan hidupan liar, perlindungan habitat dan pemeliharaan sumber daya alam. WWF ini bukan hanya sebuah organisasi, ia adalah satu pergerakan global yang menekankan kepentingan keseimbangan antara manusia dan alam. Dari penceritaan Nik Aini Sofia tentang acara-acara utama seperti Earth Hour, menggambarkan kekuatan kesedaran dan kesatuan dalam usaha pemeliharaan. Inisiatif-inisiatif ini mencinta impak yang mengilhami dan memberi tumpuan global kepada terhadap isu-isu penting yang kita hadapi. Dari Nur Aziatul Ayoni membawa kita melalui pencapaian positif WWF dalam pemeliharaan biodiversiti, pemeliharaan habitat dan penunggahan perubahan iklim. WWF ini bukan saja menyelamatkan spesies terancam, tapi juga menunjukkan betapa kita sebagai masyarakat global mempunyai kuasa untuk berubah takdir alam sekitar. Selanjutnya, Siti Nur Ain menggariskan kepentingan WWF dalam menyokong perubahan positif dalam aspek penting seperti perubahan iklim, pencemaran air dan perlindungan spesies terancam. WWF ini tidak hanya melibatkan diri dalam pemeliharaan alam, tetapi juga berfungsi sebagai meneraju dalam pendidikan dan kesedaran masyarakat. Akhirnya, dalam bahagian ini, saya ingin menegaskan bahawa WWF adalah pelapor kelestarian dan perubahan positif. Dalam menimbulkan, mari kita bersama-sama mengapresiasi usaha WWF ini dalam menjaga keharmonian antara manusia dan alam. Kita sebagai individu juga mempunyai peranan penting dalam meneruskan warisan kelestarian ini untuk generasi akan datang.
Terima kasih kerana mendengar Wiwa bagi plan kita Bumi Tercinta. Saya dah sikit bantu untuk korang. Earth Hour menjadi satu ikatan. Adanya WDF ini, kita kekal bersama. Pemulihan misi demi Bumi Tercinta. Marilah kita berikan bersama. Dan berakhirnya pantun saya, maka berakhirnya pemberontakan kami. Assalamualaikum dan terima kasih.